Okay. So I repeat again. We are given a transfer function. Okay. GS. So we must create the phase variable form or state space to satisfy the spec design 9.48%, overshoot and settling time 0.74. Okay. Right. So we begin by calculating the desired closed loop characteristic equation. Okay. So from the 9.48% overshoot, kita boleh dapat nilai zeta, iaitu dengan menggunakan formula MP 0.0948 equal to exponent minus pi zeta over square root 1 minus zeta square. Okay. TS is equal to 4 divided by zeta omega n, dan daripada sini kita boleh dapat omega n. Dan omega D is equal to omega n 1 minus zeta square. Okay. Jadinya kalau kita kira, so saya akan tunjuk sekejap lagi. 9. Okay. Jadi kalau kita lihat kepada whiteboard, okay. Okay. So two spec design, kan? OS 9.48 dan TS adalah 0.74. So daripada sini kita pakai formula OS sama dengan eksponen minus pi zeta square root 1 minus zeta square darab 100. Okay. Jadi kalau OS saja, kalau OS saja tak ada percentage, dia akan jadi pi zeta 1 minus zeta square. Okay. 1 minus zeta square. Jadi 9.48% okay, akan memberikan kita OS 9.48 divided by 100 kan. So that's why kita punya MP kita ataupun OS kita adalah 0.0948. Okay. 0.0948. Right. Kemudian daripada sini kita samakan dia 0.0948 sama dengan eksponen minus pi zeta 1 minus zeta square. So macam mana nak cari nilai zeta? Macam mana nak cari nilai zeta? Iaitu dengan kita apply natural logarithm. Okay. Jadi ni awak kira pakai calculator. Okay. So nanti awak akan dapat pi zeta 1 minus zeta square equal to ln 0.0948 divided by ln E. Okay. So ln E ni adalah 1. Log eksponen, log base eksponen, eksponen. 1. So nanti awak akan dapat zeta sama dengan 0.6. Okay. Tak ada unit. Tak ada unit sebab dia adalah damping ratio. Kemudian zeta sama dengan 0.6. Settling time tadi sama dengan 4 bagi zeta omega n sama dengan 0.74.
kan? So omega n adalah sama dengan 4 bagi 0.74 darab zeta. So omega n adalah sama dengan 9 unit radian per second. Okay. Boleh Kemudian TP sama dengan pi omega d. Tapi TP not given. Okay, not given. But omega d adalah omega n 1 minus zeta square. So therefore omega d sama dengan omega n adalah 9 radian per second darab 1/0.6 square. So omega d sama dengan 7.2 radian per second. Okay. Right. So sebab itulah saya dapat jawapan ni. Zeta 0.6, omega n 9 radian per second, omega d 7.2 radian per second. Okay. Dan nilai zeta dan omega n ini kita akan masukkan ke dalam standard second order equation, s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. Di mana dia akan memberikan kita quadratic equation. Okay, s square plus 10.8s plus 81 sama dengan 0. Dan ini kalau kita plot, okay, kalau kita plot dia, okay, kita ambil dia punya ni, quadratic ni, kita cari dia punya roots. Okay. Using calculator, so kita boleh plot dia. Itu adalah yang pertama. Ini adalah yang kedua. Okay. Jadi ini adalah S-plane. Okay. S-plane. Dia menunjukkan kedudukan poles dan zeros. Okay. Dan ini adalah imaginary part. Okay. I, mg. Dan ini adalah real part. Okay. Dan theta ni adalah cos theta. Cos theta adalah sama dengan zeta. Okay, cos theta. Omega n adalah undamped natural frequency. Dan ini adalah dia punya complex conjugate poles. Daripada roots ni, daripada dominant pole ini. Okay. So therefore, kalau kita cari roots dia, so dominant poles tu akan memberikan real minus 5.4. Okay. Minus 5.4 dan imaginary dia plus minus 7.2. Okay. Plus minus 7.2. Dan kalau kita darabkan dia, kita akan dapat baliklah quadratic equation tadi. Okay. Yang s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. So since our system adalah third pole, okay, sistem kita adalah third pole. Okay, sistem kita adalah third pole.
maka kita kena cari, kita kena propose third pole pada design kita ni, kerana kita baru dapat dominant second order equation kan. Dominant pole tu second order, dan kita kena cari lagi satu, kena multiplykan lagi satu supaya dia jadi cubic. Kerana apa? Kerana sistem kita, GS kita ni adalah third order system. Jadi kita ada daripada transfer function tadi, okay, kalau kita lihat di sini, zeros kita adalah dekat S plus 5, dekat minus 5, zeros kita. Makanya kita kena propose third pole kita untuk cancel zero pada minus 5 tu. Okay. Jadi untuk demonstrate the effectiveness of the third pole, kita propose third pole ni pada nilai minus 5.1. Okay. Supaya menjadi third closed loop pole. Right. Kemudian daripada transfer function tadi, 20S plus 100 over S cubic plus 5S square tambah 4S, dia buat dalam bentuk phase variable-nya adalah seperti yang ditunjukkan. Okay. Ni. Pergi kepada phase variable form. Okay. Ingat balik chapter 2A, phase variable form untuk 20S plus 100. Ada zeros dan ada poles. 0, 1, 0 wajib. 0, 0, 1 wajib. 0, 0, 1 wajib sebab dia adalah ada poles, dan bawah dia ni adalah kosong, tolak 4, tolak 5. Maknanya, sini walaupun dia 4S, awak kena ingat dia ada kosong ni. Kosong S kuasa kosong. Jadi mulakan dengan kosong. Mulakan dengan kosong. Mulakan dengan kosong. Okey. Tolak 4, tolak 5. Masukkan ke dalam. Okey. Dan atas adalah 100, 20 dan kosong. 100, 20 dan kosong. Okey. Masuk lambat budak. Oops. Allah, putus pula. Putus ni. Pause. Okay, sorry. Okay. Alright. Right. Okay, so kita dah dapat phase variable form. Ini step yang pertama. Step yang kedua adalah mencari A minus BK. Jadi dalam slide 34 tu dia tunjukkan signal flow graph. Jadi tak payahlah buat benda tu. Tak payah. Ini panduan saja. Yang penting adalah kamu kena cari matrix A minus BK. Okay. A minus BK tu ialah yang ni. Kena cari A minus BK. Right? Okay. Kalau untuk A minus BK ni, kita pakai whiteboard supaya nampak. Okay. Sekejap. Okay. New share.
So saya masuk new share screen. Okay. Okay, yang tadi ni kan. So kita pergi kepada new page. Okay, new page. Tadi adalah kita punya E adalah x dot 0100001 apa lupa. Boleh tolong baca tak? 0100001 Kosong, bawah ni 0.4 kosong, negatif 4, negatif 5. negatif 4, negatif 5. negatif 5. 5 Ha. Okey, 001 kan. Ni adalah U lah. Y dia tolong bacakan. 100, 100 20, kosong. 20 kosong. Kosong kan? Ha. Okey. Okey. Then ni A. Ni B. Okay. And of course ni C. Okay. So kita kena cari A tolak BK. Step yang kedua. Iaitu 010 001 tolak 4 tolak 5. B yang ni 001 K1 K2 K3. Okay. Jadi bila you multiply kan, you multiply dia akan jadi 0000000. Ini akan jadi K1 K2 K3. Okay. Yang ni tadi A 0100001 0 tolak 4 tolak 5. Macam tu. Kan? Kemudian simplify A tolak BK. So dia akan jadi 0 0 1 0. Kan? So ini adalah 0 0 1. Ini adalah minus K1. Ini adalah minus K2. K3. A minus BK. Boleh? Okay. So dia akan dapat beginilah. Okay, pada slide 36. Pada slide 36. Dan 37. Okay. Kemudian kita kena cari SI minus A tolak BK dalam step yang ketiga. Okay. Step yang ketiga, kita kena cari okay, step yang ketiga S3, kita kena cari determinant SI tolak A tolak BK equal to 0. Kan? Jadi yang tadi tu, okay, yang tadi tu SI ini adalah S darab dengan matrix identity. Ini adalah identity matrix. Okay, identity matrix. So
dia akan menjadi seperti ini. SI tolak A tolak BK sama dengan S kosong 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 tolak A tolak BK. Okay. Dan akhirnya kamu akan dapat SI A tolak BK seperti pada slide. Okay. Yang ini. Okay. SI A tolak BK which is saya salinkan kat sini. S minus 1 kosong kosong S minus 1 P1 P2 plus 4 S tambah 3 plus 5. Okay. Okay. So determinant ya SI tolak A tolak BK determinant equal to 0 kan. So tengok ni, tengok kepala dia. S minus 1 kosong. Jadi caranya adalah S minus 1 K2 plus 4 S plus K3 plus 5 tolak 1. Ini adalah kosong tolak 1 K1 S plus K3 plus 5 plus kosong sama dengan kosong. So ini kosong lah. Ini kosong. Jadi yang tinggal adalah yang ini dan yang ini. Okay. Jadi oleh itu bila kamu simplify, so dia akan jadi pada persamaan slide 38. Okay. Slide 38. Cara dia ditunjukkan detail pada slide 39. Okay. Slide 39 saya tunjukkan secara detail. Kalau pelajar tertinggal. Dan step yang keempat adalah dengan mendapatkan desired characteristic equation. Okay. Desired characteristic equation adalah kita ambil third pole. Okay. S plus 5.1 tadi darabkan dengan S square. Okay. Plus apa tadi? Third order, second order tadi. Ni 10.8S plus 81 equal to 0. Okay. Okay, so dia akan mendapat S cubic plus 15.9 S square plus 136.08S plus 413.1 equal to 0. Okay. So ini adalah equation 1. Okay. So equation 2. Okay. Third pole, ni third pole. Kita suggest tadi minus 5.1. Ini adalah dominant pole daripada zeta dan omega n. Ini third pole. Okay. Sama dengan kosong, darabkan. Darab dapat S cubic. So ini kita panggil sebagai desired characteristic equation. Okay. Kenapa desired? Kerana kita desire ataupun kita menghendaki sistem mengikut spek design tadi 9.48% dan 0.74 saat. Kemudian kita step yang terakhir adalah kita bandingkan
bandingkan equation 1 dan equation 5. Jadi equation 1 itu adalah closed loop characteristic equation. Ni, closed loop characteristic equation. Equation kedua adalah desired characteristic equation. Apa yang nak banding? Banding apa? Bandingkan dia punya perkali dia. 5 tambah K3 bandingkan dengan 15.9. Kerana apa? Kerana dia adalah perkali S kuasa 2. Okay. Kemudian 4 tambah K2 bandingkan dengan 136.08. Kenapa? Kerana dia adalah perkali S kuasa 1. Kemudian K1 bandingkan dengan 413.1. Kenapa? Kerana dia adalah kedua-duanya adalah perkali S kuasa kosong. Yang ni tak payahlah banding. Tak payah banding sebab dia dah sama satu-satu. Jadi automatically awak bandingkan 1 dengan 2, awak akan dapat nilai K1 gandaan tu. 413.1, K2 132.08 dan K3 10.9. Jadi dalam realitinya K ni adalah gandaan. Gandaan tu realitinya apa? Realitinya adalah potentiometer ataupun variable resistor hardware-nya. Kan kamu pusing kan variable resistor tu daripada minimum kepada maksimum. Jadi kamu kena putar K3 punya potentiometer 10.9. Kemudian kamu putar K2 punya nilai 132. Kemudian kamu kena putar K1 punya nilai 413. Ada 3 potentiometer yang kamu kena pusingkan dia supaya dapat nilai tersebut. Yang realitinya lah controller tu. Oleh itu, kita akan dapat insert balik K1, K2, K3 tu ke dalam matrix sistem kerana kita nak tahu betul ke K1, K2, K3 ni memberikan settling time 0.74 saat. Betul ke K1, K2, K3 ini memberikan 9.48%? Betul ke? Jadi kita kena tentu sahkan, kita kena verify. Okey. Kita kena sahkan dan masukkan nilai K1, K2, K3 ni ke dalam ni. Okey, masukkan ke dalam A minus BK ni. Okey. K1, K2 dan K3. Dan kita akan dapat new matrix system yang baru ni. Okey. Kita akan dapat new matrix system yang baru. Jadi ini adalah matrix A yang baru, A baru, B sama saja, C sama saja. Okey. Yang berubah dekat A lah. Jadi kita kena cari transfer function dia. Okey. Cari transfer function dia. Okey. So kita dapat transfer function dia adalah 20 S plus 5 S kubik 15.9 S square plus 136.08 S plus 413.1. Okey. Jadi kita kena jadikan dia sebagai what do you call that? Satu sistem, okey, di mana box kita tembak dia, inject dia, step 1 volt. Okey. Dan kita tengok apa keluaran dia. Okey. Keluaran dia macam mana? Rupa dia. Jadi kita pakai apa? Kita pakai software MATLAB. Okey. Kita tembak dia pakai software MATLAB. Jadi kita akan buat new sharing. Okey, new share ke MATLAB. Okey, so ni MATLAB. Saya harap awak ada MATLAB. Jadi kita type program dia S sama dengan transfer function apostrophe S apostrophe. Okey. Dan transfer function dia yang tadi tu yang kita kira TS tu adalah 20 multiply S plus 5 bahagi S kuasa 3
plus 15.9 multiply S kuasa 2 plus 136.08 multiply by S plus 413.1. Macam tu. Okay. So inilah dia transfer function yang kita kira ni, yang ada K1, K2 dan K3 yang baru. Dan kita bagi isyarat step. Step. Satu volt kepada sistem ini, step G. Dan kita lihat apakah dia punya graf dia. Okay, so ni grafnya. Okay. Nampak? Ni grafnya. Okay. Kita letak grid. Okay. Dan kita lihat betul ke apa nama ni settling time-nya. Settling time situ. Situ. Kita punya spec design 0.74 saat. Yang kita design sudah dapat 0.664 saat. 0.74, 0.664. Lebih kurang lah sama Tak nampak graf dia. Oh tak nampak, sorry. Oh dia sekejap dia new share, dia pergi window baru, tu yang dia tak nampak. Ni. Sini. Nampak? Sorry Kalau tak nampak beritahu Kadang-kadang kita nak kontrol pun susah. Nampak? Ada. Okay. Ada. Kita punya sasaran 0.74 saat. Tapi kita dapat 0.664 saat. Jadi 0.664 tu kalau kita round up 0.7 lah kan. Kira halal lah, betul lah. Jadi tapi kalau jawapan awak 66.4 saat, tu memang salah lah. Jadi kalau dapat 0.6, 0.7, 0.8 tu kira okey lah. Kemudian dia punya overshoot berlaku dekat peak time. Peak response sini. Situ. Situ. Jadinya tengok dia punya apa nama ni steady state berapa? Steady state dia adalah 0.242. Peak time dia peak time tak penting. Yang penting amplitude dia tu 0.267. Jadi 0.2 kalau kita kira dia punya tu overshoot, macam mana nak kira overshoot? Dah lupa dah tu. Kan? Dah lupa dah tu. Jadi kita pakai whiteboard. New share. Okay. Whiteboard. Overshoot percentage adalah C max tolak C final bagi C final, betul tak? Senyap je. Betul. So max dia adalah 0.267 tolak 0.242 bagi dengan 0.242 darab 100. Berapa? Pakailah calculator. Okay, so calculator mengatakan 0.267 tolak 0.242 bahagi 0.242 darab 100. 10.33. 10.33%. Yang kita sasaran target 9.48%, betul tak? Yang kita dapat 10.33. Jadi lebih kurang halal lah, lebih kurang halal. Macam itu cara kira dia. Jangan tak tahu. Jadi daripada normalize dia kata 11.5% dia kira. Saya tak tahu lah dia pakai software apa. 11.5%, lebih kurang macam kita juga. Dan settling time 0.8 saat. Okay. Jadi
Ini berdasarkan kepada third pole minus 5 minus 5.1. Okay. Minus 5.1. Okay. Jadi kita kena ingat bahawa minus 5.1 ni okay, adalah kita pilih. Cuba kita try nombor lain. Minus 5.0, minus 4.9 sebagai option third pole. Dan kita kira baliklah. Kita kira balik dia punya prosedur dia. Daripada A tolak BK semua kira. Okay. Kan? Kita kira balik daripada A minus tolak BK tu. Then kita dapatkan overshoot yang baru, settling time yang baru. So ini akan dapat OS baru, TS baru. Ini pun sama. Yang tadi kita kira untuk minus 5.1. Kan? Minus 5.1. Jadinya minus 5.1 kira desainnya acceptable. Okey, boleh dipakai, right? Jadi ini adalah minus 5.1 daripada textbook, okey. Kalau tak faham lecture saya, orang boleh baca textbook. Dalam tu saya ada lampirkan chapter book chapter. Kalau tak ada nanti saya akan forwardkan balik book chapter state space design. Okey. Yang ini yang kita simulate tadi guna MATLAB. Dan ada software MATLAB, kan? Awak dah download belum software MATLAB ni? Halo? Dah. Dah belum dalam tu ada controller design. Jadi awak boleh play around. Okey, awak masukkan nilai matrix A, okey, matrix B, matrix C. Dia masukkan settling time dia, masukkan overshoot dia dan third pole dia. Third pole ni awak boleh main-main lah. Minus 4.9, minus 5.0, minus 5.1. Nanti kalau awak play around, awak akan dapat nilai K1, K2 yang bawah ni yang berlainan. Okay? Yang berlainan. Jadi ni semua akan berlainan sebab dia adjust sikit je. Tapi bila dalam design dia akan berubah lah dekat all the coefficient dan parameters value akan berubah. Okay? Okay. So ini adalah ini third pole minus 4.9. Okay. Jadi dapat 8.8%. Saya dah kira 8.8%. Dan dia punya settling time dia adalah 0.656 saat. Untuk minus 4.9. Dan tertukar kepada minus 5.0. Minus 5.0 tadi yang kita buat tadi lah. Yang kita kira-kira tadi. Tapi kita simulate. 9.6 dan 0.66. Dan kita tukar minus 5.0 kepada minus 5.1. Okay, so kita dapat 11.5% dan 0.663. Okay, settling time. Okay, jadi di situlah kita nampak perbezaan berapa pentingnya third pole tu dipilih. Jadi yang terbaik antara minus 49, minus 5.0 dan minus 5.1, yang terbaik menghampiri kepada target adalah minus 5.0. Jadi untuk state variable feedback ni, dia ada kelemahan dia, iaitu dia ada big steady state error. Okay? Steady state error dia besar bila kita berikan step. Okay? Dan RAM input pun sama, dia ada steady state. Okay? Menunjukkan kelemahan ini perlu diatasi. Okay? Dia ada large steady state error. Ini adalah disadvantage menggunakan pole placement method. Jadi untuk mengatasi dia adalah kita memperkenalkan integral control. Okay. Integral control sebagai penyelesaian untuk menghapuskan integral tersebut. Okey. Jadi ada apa-apa soalan? Kita unmute kan kalau ada nak tanya. Ya saya.
Yang third pole tu macam mana nak tahu dia punya nak letak berapa tu? Jadi dalam test, dalam assignment, dia akan beri nilai third pole. Okay? Ah, Dia akan beri. So awak ikutlah. Ainul ikut, Nabila ikut, Bella Unicorn ikut, Kamarina ikut. Jangan banyak soal. Kamarul doktor, Kamarul Lain. doktor, Kamarul, Kamarul. Siapa-siapalah. Kamarul diam semacam doktor. Kalau dia kata choose third pole -5, ikut je. Jangan banyak songil. Cik, saya nak -51. Jangan. Nanti jawapan tak sama dengan skema. Ada certain cases pelajar tak ikut. Jadi jawapan dia lain. Jadi ini beri masalah pada pesara nak menanda test Baju 2, tidur ke? assignment dan exam. Jadi controller ni penting sebab dia belum ditest lagi. Dia akan ada test 2 take home. Take home juga sebab COVID kan. Jadi saya bagi kelonggaran lah pada pelajar saya. Test 2 nanti take home. Siap dalam masa 3 hari, hantarlah macam biasa. Kemudian ada assignment. Baik bosku. Ada exam. Exam face to face saya rasa. Exam pada bulan Julai nanti. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, semua clear. Chat nampak ni. okay. Mac tu siapa? Siapa Mac Mac siapa? MAC? Kamarul. Kamarul. Saya ingat kan scammer ke apa. Takut juga. Nama tak ada ni, nama penuh. Ada sesiapa duduk berhampiran dengan reban ayam ke? Oh, ini soalan siapa ni? Lokman Saya tanya doktor sebab dia punya ayam Tolong off doktor. kan Tolong off kan kalau ada ayam By the way, cantik background. Background ni kau boleh upload boleh download daripada internet pergi dekat Google, internet, boleh download macam-macam gambar ada. Nak gambar pantai ke, planet Gambar Paris doktor, gambar Paris doktor. Gambar Paris nanti besok. Jadi kita kena tukar-tukar background supaya dia ada part 1 gambar lain, part 2 gambar lain sebab dia adalah Macam Syafiq Ramli doktor. Syafiq Ramli Soalan? doktor. Soalan on controller design. Tak ada soalan lain, please. Tak ada, semua clear tu. Semua clear? Are you sure? Okay, kalau clear, kita berehat sebentar. Okay. Kita berehat. Siapa tu? Berehat 20 minit. Masuk 11.55. Berehat Baik sebentar. doktor. Okay. Baju Okay dah. jangan tidur baju. Baju tidur ke? Jangan bising-bising. Baju tidur ke?